Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tahniah dan selamat datang saya ucapkan kepada semua pelajar sesi Jun 2020 ke Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Port Dickson. Saya merupakan ketua program bagi Diploma Seni Bina. Nama saya Puan Zahri Sofia binti Abu Zahri. Semua pelajar boleh panggil saya Puan Zahris. Okay. Pada hari ini saya akan menerangkan secara ringkas berkenaan dengan keseluruhan program Diploma Seni Bina. Baiklah, sebelum saya mulakan ke slide yang lebih detail, saya ingin maklumkan Politeknik Port Dickson sangat-sangat mengambil berat berkenaan dengan keselamatan dan kesihatan semua orang di dalam kampus. Pada sesi Jun 2020 ini adalah sesi post COVID-19 yang mana kita mempunyai SOP yang perlu dipatuhi. SOP ini akan diterangkan dari semasa ke semasa bergantung kepada lokasi dan keadaan. Jadi saya nasihatkan kepada semua pelajar sila patuhi SOP yang telah ditetapkan serta jaga keselamatan diri, jaga kesihatan diri dan sensitif dengan keadaan di sekeliling anda. Okey, sebelum tu saya ingin memaklumkan sedikit berkenaan dengan general SOP yang perlu anda ikut. Okey, pastikan anda menjaga distance, jarak penjarakan sosial, maintain social distancing, okey, elakkan physical touch. Please wear mask in public places, especially kalau you berada di kantin, di kafe yang ramai orang tu, please ensure that you put your mask on. And then kalau boleh, always wash your hand. Okay, wash your hand with soap. Okay, whenever you sneezing or coughing. And then kalau boleh tu, biar you simpan satu small sanitizer botol di dalam bag so you can sanitize your hand every time you need it. Okay, this is our beautiful Polytechnic Port Dickson. Okay, on your right side, kalau you nampak dekat situ, on your right side sekali tu adalah pintu masuk Polytechnic Port Dickson. Manakala on your left side ada bangunan bulat berbumbung biru. Di hadapannya adalah blok akademik. Di kawasan tersebut terletaknya studio-studio reka bentuk, which mean kelas anda semua. Dan kalau anda perasan di hujung belakang sekali itu terdapat satu bangunan tinggi di mana itu adalah lokasi asrama pelajar perempuan dan boleh dikatakan keseluruhan asrama pelajar berada di kawasan tersebut. Jadi pastikan setiap pagi anda bangun lebih awal, bersedia ke kuliah dan berada di bilik kuliah sebelum kuliah bermula. Okey, izinkan saya menerangkan ataupun memaklumkan berkenaan visi dan misi Politeknik Port Dickson. Visi Politeknik Port Dickson adalah to be a towering TVET institution globally. Okay, untuk menjadi institusi TVET unggul bertaraf global. Manakala misi Politeknik Port Dickson adalah producing quality, holistic and well-balanced TVET graduates with entrepreneurship in order to fulfill the needs of the nation. Next is developing and sustaining smart partnership with relevant parties locally and internationally. And finally, to benefit society through education, research and innovation. Okay. Okay, ini adalah merupakan struktur organisasi bagi Jabatan Kejuruteraan Awam. Untuk pengetahuan pelajar sekalian, program Diploma Seni Bina adalah terletak di bawah Jabatan Kejuruteraan Awam. Jabatan ini diterajui oleh Puan Ruslinda binti Abdullah, Ketua Jabatan. Manakala di bawah Puan Ruslinda terdapat 3 program
iaitu yang pertama program Sarjana Muda bersama USM yang diterajui oleh Puan Siti Amirah binti Muhtaram. Kemudian terdapat program Diploma Kejuruteraan Awam yang diterajui oleh Puan Azizah binti Tukiman serta program Diploma Seni Bina yang diterajui oleh saya sendiri, Puan Zahri Sofia binti Abu Zahri. Okay, sedikit brief berkenaan dengan lokasi utama Jabatan Kejuruteraan Awam. Okay, di blok akademik tersebut, kalau anda sampai nanti, di bawah ground floor, kita ada studio, okay, dan bilik model di kawasan tersebut. Pada tingkat 1, kita ada juga 2 studio dan bilik meeting. On the second floor, anda akan nampak 2 pintu utama. Okay, satu adalah pintu masuk ke Jabatan Kejuruteraan Awam dan satu lagi adalah pintu masuk ke Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Okay, pastikan sebelum pelajar masuk ke pejabat, anda mestilah memakai pakaian mengikut etika pelajar politeknik yang telah ditetapkan. Okay, dan once you enter the office, awak akan nampak 3 pintu di situ. Yang sebelah kiri sekali adalah pintu ketua program kejuruteraan awam. Yang mana di tengah adalah pintu bilik program Diploma Seni Bina, iaitu bilik saya sendiri. And then sebelah kanan sekali adalah pintu kepada pesyarah kanan. Okay, so whenever you need my signature ataupun perlu pemakluman berkenaan you perlu pindah politeknik ke ataupun pertukaran program, you boleh berjumpa saya lah whenever I'm available. Okay, dan if you go inside ke dalam pejabat tu, anda akan nampak kawasan lecturers area. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke ruang pensyarah tanpa kebenaran. Okay, kalau anda semua perlu untuk berjumpa pensyarah-pensyarah anda, sila buat panggilan telefon, you can contact them through WhatsApp. Okay, maklumkan kepada mereka and wait for their instruction. Okay, saya akan teruskan dengan pengenalan ringkas berkenaan dengan Diploma in Architecture. Program ini telah pun diiktiraf secara penuh oleh MQA. Program ini adalah bertujuan untuk menghasilkan pelajar dengan technical knowledge serta design skills to work in the construction industry ataupun menyambung pengajian ke bidang yang berkaitan. Okay, program ini fokus on the technical design discipline dan reka bentuk kursusnya adalah studio based with project oriented learning approaches. Okay, setiap semester you akan ada project. Okay, to ensure that students possess the interpersonal and communication skills needed to thrive in the industry, teamwork and leadership roles, group discussion, seminars and presentations are embedded in the course delivery and assessment. Okay, meaning all that things will be embedded dalam sesi pembelajaran pelajar sekalian. Okay, untuk makluman, apa job scope you nanti bila once you graduate as a pelajar diploma seni bina, you able to work as an architectural technical assistant di firm. Okay, you can be a site supervisor. Okay, if you don't love office environment, then you can go to the site, or you can be inspector of work. Okay, then other than that, you can join as a BIM coordinator. Okay, BIM is one new professionalism yang sedang meningkat naik. And then we encourage you to become an entrepreneur in creative industry. Okay, kita bukan saja produce pelajar-pelajar sebagai seorang pelajar teknikal,
tetapi kita nak pelajar semua ada skills on keusahawanan, okay, so that you can survive whenever needed. Okay, finally program ni juga boleh membawa you sebagai 3D maker and illustrator. Okay, this is the difference between pelajar biasa, okay, I call it as a pelajar non-architecture, dan sebelah kanan bawah images tu you nampak pelajar architecture. Okay, regular student and architecture student. Okay, you can see the architecture student always carry their drawings things, for example T-square, bazooka, pencil, color and whatsoever. Meanwhile the regular student just carry books everywhere they needed. Okay, okay, saya akan teruskan kepada program aim dan program objektif. Okay, setiap program yang dilaksanakan mempunyai aim dan objektif masing-masing. Okay, bagi program diploma seni bina ataupun secara ringkasnya saya akan panggil program DSB. Program ini believe that every individual has the potential to be creative, innovative and responsible senior architectural technical assistant in supporting the country's aspiration towards efficient, systematic and sustainable construction development. Okay, creativity ni bukan sahaja dianugerahkan, tapi you later on can develop to be a creative person. Okay, meanwhile our program educational objective, okay, kita ada 1, 2, 3, 4 di situ. The first one, to demonstrate understanding and solve architectural technical related problems creatively and innovatively with competency in line with industry requirement, and then demonstrate effective communication, interpersonal and leadership skills in an organization. Next is demonstrate ethics and professionalism through sustainable approach by making use of digital skills. Finally, demonstrate positive character, entrepreneurship skills and lifelong learning skills for career advancement. Okay, semua objektif ni sepatutnya telah berjaya dicapai oleh graduan-graduan selepas mereka bergraduate 3 hingga 5 tahun. Okay, untuk program learning outcomes, okay, setiap program kita mempunyai learning outcome. Bagi program DSB, kita ada 8 di situ. You akan sentiasa berjumpa ataupun dimaklumkan berkenaan dengan PLO. Kita nama ringkasnya adalah PLO program. Okay, 8 di situ ada number 1, you should be able, okay, all students should be able to apply fundamental knowledge, concept, principle and theories in architecture. Next, evaluate issues and problems systematically through critical and creative thinking within architectural context and recommend appropriate technical strategy and design solutions. Number 3, display technical skills in using design tools, design manners and numerical skills in delivering architectural ideas and solutions. Number 4, students should be able to demonstrate interpersonal skills and teamwork with effective communication in delivering services in related discipline. Number 5, display the ability to use digital technology in architectural design-based tasks. Number 6, manage with autonomy and lead with responsibility to improve organizational performance. Number 7, demonstrate positive personal character, lifelong learning, and entrepreneurial skills in preparation of working life. And finally, students should be able to integrate ethical values, integrity, and professionalism in performing tasks. Okay, that was all about program learning outcomes for Diploma Seni Bina. Okay, this is your program structure. Okay, the whole program structure you can, tak salah saya, you akan diberi
student handbook yang mana seluruh detail berkenaan program structure you boleh tengok dalam student handbook. Okay, I'm not sure whether you clear or not. Okay, kita ada 3 subjek 1, 2, 3, 4 subjek compulsory, and then 2 subjek common core, and 1, 2, 3, 4 subjek disiplin. Okay, kita ada 3 pembahagian common subject, compulsory subject, and discipline subject. Okay, and for semester 1 ini adalah subjek-subjek yang you perlu ambil, and total kreditnya ada 18. Minimum credit hour yang dibenarkan ambil oleh pelajar adalah 12. Okay, lebih daripada 18, pelajar perlu berjumpa dengan penasihat akademik serta dengan ketua program bagi membincangkan tentang kemampuan pelajar. Okey, untuk bagi pelajar yang tidak kredit bahasa Malaysia semasa SPM, anda perlu mengambil subjek bahasa kebangsaan A, wajib Pastikan anda ambil subjek tersebut bagi mengelakkan kegagalan ataupun politeknik tidak membenarkan awak bergraduasi kerana tidak mengambil subjek berkenaan. Okey, maklumkan kepada penasihat akademik berkenaan dengan status bahasa Melayu you ketika SPM. Okey, keseluruhan program ini you perlu total credit hours ni adalah 91 kredit. Okey, yang mana industrial training akan memegang 9 kredit. Maka pada semester 5, okey, semester 1, 2, 3, 4, 5 you akan berada di kampus, manakala semester 6 you akan keluar untuk industrial training. Okey, please ensure semua pelajar telah mencapai 82 kredit sebelum anda dibenarkan keluar bagi industrial training. Meaning, you must complete all your subject, you must pass all your subject in order to go for industrial training. Okay. Ini adalah keseluruhan percentage program. Okey, bagi compulsory program 15%, menyumbang 15%. Compulsory course menyumbang 15%, common core menyumbang 8%, meanwhile discipline core menyumbang 63%, sangat besar di situ. Manakala elective 4%, industrial training 10%, and total up become 100%, equivalent dengan 91 credit hours. Okay. Dan kalau you nampak juga kat bawah table bawah tu, total hours, percentage total hours, lecture is about 31%, practical 69%, and 0% for tutorial. Meaning this kursus ni lebih menyumbang kepada practical session rather than lecture session, but still we have a lecture session for you lah. Okay, let's see your duration of study here. Okay, saya naikkan sikit. Okay, this is where you are now, sesi Jun 2020. If you pass all the subject, you can go for semester 2 and so on, semester 3, semester 4, semester 5. But if you have subject to carry, then you have to wait to complete the subject first, baru you boleh go for the next semester. Okay, meaning bukan you kena ambil juga subjek tu semester next berikutnya baru ambil semester 2. No, but you must complete the semester 1 subject bersama-sama dengan semester 2 in order to complete your credit hours. Okay, kalau you tengok jadual di atas ni, saya ada tertinggal perkara sedikit. Okay, di sini kita panggil kotak yang pertama, kedua, ketiga, keempat, yang kelima. Okay, yang kelima, kotak yang kelima, second last tu ada perkataan prerequisite di situ.
Okay, kolom tu menunjukkan, okay, kalau you nampak dalam student handbook nanti, you akan nampak perkataan prerequisite, bermaksud kalau you tak lulus subjek tersebut, you tak boleh ambil lagi subjek berikutnya. Okay, kalau you boleh nampak dalam video ni, okay, pada semester 2 tu ada kod Design Studio 1 dekat disiplin core tu, Design Studio 1. Okay, pada kotak prerequisite tu dia ada tulis DCA 10032, bermaksud subjek Principle in Design, ataupun dia ada dalam baru sekarang ni, Design Studio 1. Kalau you tak lepas ataupun fail Design Studio 1, maksudnya you tak boleh ambil Design Studio 2. Okay, program structure ni adalah program structure yang kemudian sebelum ni. Sepatutnya program structure yang baru ni dia ada Design Studio 1, Design Studio 2, 3, 4 dan 5. So meaning subjek Design Studio ni, whenever you fail yang first one, you cannot go for second, third and fourth. Okay, dan seterusnya. Okay, that's what is prerequisite. So kita sambung kepada your timeline tadi. So semester 5, kalau you complete and pass all the subject, cukup 82 kredit pada Jun 2022, maka semester 6 on December 2022, you boleh pergi industrial training, and after that you graduate. Yay. But if you have subject yang you have to carry, you dibenarkan berada di politeknik sehingga 9 semester. Sehingga 9 semester. Dan kalau you tengok kat situ, okay, tak pas, okay, katakan semester 5 tu Jun 2022, still tak pas, okay, semester 6 Disember 2022, Jun 2023, Disember 2023, then you pergi industrial training Jun 2024. Drag lama tu kan, between Jun 2022 dengan Jun 2024. So saya sangat-sangat mengharapkan agar pelajar betul-betul ambil berat berkenaan perkara ni. Okay, lecturer semua tak kejam, kita tak nak bagi you fail pun. Okay, but we need your effort. Okay, effort anda adalah sangat penting, membuktikan bahawa anda memang bersungguh, dan seterusnya ini akan membantu pada kemajuan anda akan datang. Okay, so I wish everybody to complete your diploma program and finish it by December 2022, and then you can graduate with flying colors. Okay, this is all the lecturers. Okay, this is all the lecturers. Okay, kebetulan our head of department this time adalah daripada program Diploma Seni Bina sendiri, Puan Ruslinda. Okay, di bawah tu you can see on the left is Puan Siti Amira, Ketua Program Sarjana Muda. Dan sebelah Puan Amira adalah saya sendiri, Ketua Program Diploma Seni Bina, dan keseluruhan pensyarah-pensyarah Diploma Seni Bina. Okay, ia tetap dibantu oleh pensyarah-pensyarah kejuruteraan awam serta pensyarah daripada Jabatan Matematik dan Jabatan Pengajian Am untuk Bahasa Inggeris dan Agama and so on. Okay, so I believe your penasihat akademik will introduce you to all lecturers in Diploma Seni Bina punya program. Okay, for class of June 2020, kita ada dua kelas. Kita bahagikan kepada dua kelas. Yang pertama kita panggil DSB 1A. Penasihat akademik anda ataupun academic advisor adalah Dr. Fakriah bin Muhsin. Manakala DSB 1B, penasihat anda adalah Encik Izani bin Kasmin. Walau bagaimanapun Encik Izani selama 3 bulan keluar untuk industrial practice, digantikan sementara dengan Puan Siti Nur Yusra. Okay, semua urusan-urusan akan dijalankan oleh Puan Siti Nur Yusra. Okay, untuk makluman pelajar sekalian, penasihat akademik ni bukan seperti guru kelas lah. Dia penasihat akademik ni adalah advisor, nama pun academic advisor, hanya advise you. Okay, semua
perkara berkenaan dengan you punya registration, okay, subjek yang you perlu ambil, you perlu ambil tahu, okay, subjek apa yang dah carry, subjek apa yang perlu you kena habiskan dulu. Pastikan you aware your structure, you punya subjek sama ada perlu ambil, dah ambil, atau belum carry. Okay. Okay, selain daripada tu, kita menggunakan sistem pengurusan maklumat politeknik ataupun SPMP. Semua urusan pendaftaran, keputusan exam dilaksanakan dalam SPMP. Okay, kalau you buka website tu, you boleh type lah SPMP Polytechnic Port Dickson. You akan didirectkan ke web tersebut and you will get your own username and password. Kalau you lupa password you, please refer to penasihat akademik. They will reset it for you. Okay. Okay, these are our academic calendar. Let's see, agak kabur kat sini. Okay. Academic calendar ni boleh dapati dalam Google. Politeknik cuti Sabtu Ahad ni. Okay, you can download it from mypolycc.edu.my. Okay, laman web utama Politeknik masa you mohon ataupun tengok keputusan Politeknik tu, di situ disediakan academic calendar. Dia adalah kita panggil seragam kepada keseluruhan Politeknik Malaysia. So please, kita kata arrange your cuti tu, especially sebab sebelum-sebelum ni kita ada pelajar yang kononnya nak bercuti ke luar negara dengan ibu bapa, tapi di waktu kuliah. Okay, so saya harapkan semua pelajar dapat bagi takwim akademik ni kepada ibu bapa masing-masing dan merancang cuti ataupun whatsoever majlis yang berkaitan supaya you dapat join together. Okay, dan kalau you tengok sesi kita bermula pada 3 hari bulan 8 pendaftaran you, kuliah bermula pada minggu 10 hari bulan 8, manakala peperiksaan akhir akan berakhir pada 18 hari bulan 12. So, you akan bercuti selama 3 minggu. Then, you are next to semester 2. Okay. If you have any question, you can always WhatsApp me. Okay, my number was there, 019 228 3596. Okay, you can WhatsApp me anytime, but I will try my best to reply as soon as possible. And please make sure when you WhatsApp me, introduce your name first. Okay, I don't have your specific number in my phone. Okay, I would like to quote from one architect, from Irish architect Eileen Gray. She said, "To create, one must first question everything." So dalam program seni bina ni, you cannot be someone yang introvert. You must be extrovert. Okay, you mesti bertanya, able to present, able to talk, so that you can be a true architecture student. Okay, memang kita faham akan datang ni you not necessarily become ataupun working in architecture fields, but this program itself requires you to communicate. Okay, communicate and work with people. So itu sahaja daripada saya. I wish you all the best. Semoga kita berjumpa di waktu ataupun di kelas yang akan datang. Salam mesra daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.